Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Allahumma astaghfirullah wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah. Yang memuliakan jawatan kuasa muslimin muslimat dan mati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala yang yang dapat kita solat berjemaah dan insyaallah nyambung kuliah kita, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar terdapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi bicara tentang ibadat bersangkut dengan solat. Sebenarnya kuliah kita menumpu kepada bagaimana merawat solat kita yang telah kita lakukan sama ada sakit atau sihat lah. Jadi untuk mengetahui solat sakit atau sakit sihatnya, dan kita belajar. Jadi kita sudah belajar baru kita tahu solat kita selama ini sakit atau sihat. Jadi sembahyang sakit tu kalau bercampur dalam perkara yang makruh, perkara yang haram. Jadi cuba elaklah. Kalau ada tercampur juga perkara yang makruh, perkara yang haram dalam ibadat solat tu, maka sembahyang kita tu salah satu ciri penyakit sudah ada. Jadi kita kena buang penyakit tu. Jadi bagaimana buang? Dengan kita merawatnya, dengan kita menghadiri kuliah-kuliah yang bersangkut dengan bagaimana untuk kita mengetahui cara solat yang sebenarnya. Kerana solat yang sebenar itu solat yang disyarak, suruh kita belajar sungguh-sungguh. Kerana tidak sah amal itu kecuali yang kita dengan berilmu. Betul, untuk ilmu ni wajib. Itu Rasulullah menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wal muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas Islam orang muslim laki-laki dan juga orang muslimah perempuan. Tujuan kita untuk ilmu tu tujuan untuk apa? Untuk nak mengesahkan amal. Jadi dengan ilmu itu sahlah amal kita. Kerana beramal tanpa ilmu tu ditolak. Sebagaimana disebut dalam kitab Zubat sana, bagaimana kata Syekh Nusran, dia kata apa? kullu man ya'malu bi ghairi ilmin. Barang siapa beramal tanpa ilmu, a'maluhu, maka amalan seorang tu mardudatun, ditolak. Yang kedua, la tuqbalu, dan tidak terima. Maksudnya bila seorang tu amal saja tapi tanpa diiringi dengan ilmu untuk mengesahkan amal itu, maka menyebabkan amalnya ditolak dan tidak diterima. Jadi kalau ditolak dan tidak terima, selama hari kita beramal ni sia-sia lah rupanya. Pasal kita beramal tidak mengikut ilmu yang sebenarnya. Kerana sahnya amal itu dengan ilmu. Jadi berusahalah untuk mengetahui ilmu itu supaya senang kita beramal. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung lagi, masih lagi menghuraikan iaitu perkara yang bersangkut dengan rukun sembahyang dan syarat-syaratnya. Bila sebut sembahyang, maka tak sunyi 3 perkara di dalamnya mesti kita bawa. Pertama syarat, rukun dan sunat. Itu merupakan intipati solat itu. Bila 3 perkara ni ada, maka itu sembahyang sah. Dan isi sembahyang 3 kan, dalam nota yang kita bagi tu. Syarat, rukun, sunat. Syarat ada 4 kan? Syarat wajib. Ada berapa syarat wajib dalam nota kan? Ada tak ada COVID ke rumah? Tengok sikit. Kalau tidak sembahyang sakit, ada dia. Bila sakit, takut sembahyang tu sakit saja okey, takut tak sah, ada dia. Isi sembahyang 3, syarat, rukun, sunat. Syarat apa? 4. Ingat 4 dah. Wajib, syarat wajib ada 4 kan? Pertama, Islam lagi. Balik lagi. Berakal dan ada lagi? Suci, haid dan nifas, ada dia. Itu syarat wajib. Kalau syarat sah ada 8 kan? Syarat tiap rukun, syarat rukun ni yang kita nak belajar ni. Tiap-tiap rukun tu, rukun yang 13 tu ada syarat-syaratnya. Jadi rukun itu akan dikira sah jika memenuhi syarat-syarat dia. Kalau tak ada syarat-syarat, menyebabkan sembahyang tidak sah. Sunat-sunat dalam perkara yang sembahyang apa? Ulang balik. Sunat-sunat dalam perkara yang sembahyang apa? 8. Bantah jangan peduli. Silap tak apa, yang pentingnya kita belajar. Sunat-sunat dalam perkara yang sembahyang apa? 3 je kan? Pertama sunat dahulu, yang kedua sunat dalam, yang ketiga sunat selepas. Sunat dahulu ada 2 kan? Azan dan qamat. Sunat di dalam sembahyang ada 2. Abad dan hay'ah. Sunat lepas sembahyang ada 2 juga. Zikir dan doa. Lepas tu barulah kita nak sembahyang ba'da dan sebagainya.
Jadi rukun ni dia merupakan ibarat seperti kepala. Kalau orang tu tak ada, kalau di ibarat seperti orang, kalau tak ada kepala jarang kita jumpa ya. Hidup. Kita nak berkawan pun takut. Nampak berjalan kepala tak ada. Entahlah. Tu dia. Jadi mana rukun sembahyang 3 belah tu ibarat seperti kepala. Kalau dibanding dengan manusia macam kepala. Kalau tak ada tak belajar, tak tahu, maka macam orang tak ada kepala. Dia. Syarat sembahyang tu ibarat seperti roh. Kepala ada, roh tak ada. Apa ceritanya? Pukul sebelah umban orang dalam tanah. Kepala ada, roh tak ada. Sekarang orang nak cepat je. 9-10 selesai dah. Pasal dia tak ada nyawa kan. Begitu sembahyang. Syarat tu merupakan nyawa kepada sembahyang tu. Sunat abad ibarat seperti anggota. Kalau tinggal sunat abad tu sah sembahyang, sah, tapi seperti anggotanya cacat lah. Sepatutnya ada 2 biji mata. Tapi ditinggal sunat abad tu macam sebiji mata. Nampak kan? Nampak. Tapi kemayang sikit. Tapi kalau 2 celik, kan elok. Tuan jadi 2 mata, 2 telinga kan. Tetap bila kita tinggal sunat abad ibarat seperti anggota ke salah satu daripadanya telah rosak umpamanya atau sakit. Dia. Kalau mata pemandangan tak jelas. Kalau 2 mata kan senang. Dia. Pergi tangan sebab tangan 2. Tapi tangan 1 tak ada. Motor boleh tak? Boleh, tapi pantang tersegong tumbang sebiji 1 di tangan pegang tenda. Tapi kalau 2 betul kaki. Sepatut kaki 2 tinggal 1. Macam mana kan? Kalau semayang mungkin kadang-kadang tumbang. Pasal tak sama ya kan. Jadi sunat abad ibarat seperti anggota. Sunat abad dan sembahyang tu apa? Bantah teka je. Macam kita nyala. Dapat alhamdulillah, tak dapat jalik balik. Jangan buang jalik tu bodoh. Ngaji je. Dapat tu lain kita. Jangan kita nyala kan. Bawa jalik ke benda atas orang. Tebok dapat alhamdulillah, tak dapat bawa jalik balik, jangan buang. Jalik mahal beli banyak, ikan dapat campur buang, rugi. Simpan je, esok jalik lagi. Betul. Jadi sunat abad dan sembahyang ada 6 kan. Dalam 6 sebut 1 cukup lah. Mana sunat abad? Yang diibarat seperti kalau manusia ibarat seperti anggota. Sunat abad 6 tempat. Tambah macam mana? Maknanya kita beribadat, kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab itu ilmu tu makna ilmu seseorang tu mendapat sesuatu yang berbetulan dengan sebenar. Tapi kalau dia tak ada dapat betulan dengan sebenar, maka belum termasuk kita orang berilmu lagi. Kita baru beramal je. Kita ni nak beramal dengan ilmu. Sunat abad 6 tempat. Salah satunya kunut subuh. Berdiri kunut subuh tu ada 6. 4 lagi cari. Kunut subuh 1. Berdiri pada kunut subuh 2. Lagi tayak awal 3. Duduk tayak awal 4. Lagi apa? Lagi apa? Selawat tu dia. Dan tayak awal tu dia. Tu dia ada 6 tempat lah dia. Tahiyat dia. Duduk tahiyat awal, betul selawatnya. Jadi semua sekali ada 6 tempat je tu dia. Kemudian sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni ibarat seperti perhiasan. Ibarat kalau manusia perhiasan je, ada bulu mata, ada bulu kena, ada rambut, baru lawa sikit. Tapi kalau jadi kering apanya, rambut tak ada, bulu mata tak ada, apa tak ada, tak comel kan. Macam itu sembahyang ni. Sunat hai'ah tu dia sebagai perhiasan sembahyang. Sunat hai'ah ni ada 45. Banyak ustaz, atem pun tak cari, kau cari jumpa semua. Dan insyaAllah ni kita akan menyambung rukun sembahyang yang ke-9, yang ke-7. Yang ke-7 sujud. Yang ke-10, yang ke-7 rukun sembahyang ialah sujud. Apa makna sujud? Sujud iaitu wajib bersentuh. Ta'rif sujud iaitu wajib bersentuh sebahagian daripada dahinya dengan tepat, dengan tempat sujud, dengan memberatkan, ini menekankan sedikit kepalanya di tempat sujud. Sujud wajib dilakukan pada tiap-tiap rakaat, dan sujud dilakukan 2 kali. Itu di antara takrif sujud tu, iaitu wajib bersentuh.
sebahagian daripada dahi. Dahi ni wajib bersentuh dengan bumi lah, dengan sejadah tu. Tak boleh terenggang di antara dahi dengan tempat sujud tu, tak boleh. Dia wajib bersentuh. Dan dahi ni pula syaratnya ada melapit dia. Kalau melapit, ada benda lapit, contohnya kain yang dibawa umpamanya, atau rambut terlalu panjang, ditutupnya dahi itu oleh rambut, maka tak sah. Macam budak-budak muda ya, rambut sampai sejunta, sampai ke dagu, panjang ke depan. Bila sujud kalau tak seloknya, maka tak sah. Syarat kepada sujud itu tak terangkat. Iaitu wajib bersentuh sebahagian daripada dahinya, sebahagian dahi depan ni, wajib sentuh dengan tempat sujud tu. Dengan memberatkan, menekan. Kalau sentuh je jadi macam teranggit-anggit jadi, mesti sentuh tu, tekan betul. Jangan teranggit-anggit antara dahi dengan tu. Tengok risau, takut dahinya lesut, tengok orang tak lawa pula umpamanya. Tu dah. Mesti tekan sikit sehingga tersentuh pada bumi itu atau tempat sejadah tu. Dia tak boleh renggang macam ndak tak ndak, macam sujud tak sujud je. Wajib, sebahagian tu wajib disentuhkan. Iaitu wajib bersentuh dengan sebahagian daripada dahinya dengan tempat sujud tu. Mesti lekat tempat sujud tu. Dengan memberatkan, iaitu menekan sedikit kepalanya di tempat sujud. Sujud wajib dilakukan pada tiap-tiap rakaat dengan 2 kali sujud. Dia tak boleh sekali. Tiap-tiap rakaat mesti 2 kali sujud. Hidung tu sunat sentuh. Betul tak? Dia tak masuk wajib. Yang masuk wajib tu 7 anggota. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 ujung jari kaki sana. Semua ada 7. Betul tak? Hidung tu sunat je sentuh. Maknanya hidung tak masuk 7 anggota yang anggota sujud tu. Kalau syarat sah sujud, tu takrif dia. Takrif sujud maksudnya seseorang tu hendaklah memberatkan ataupun bersentuh sebahagian anggota dahi itu. Kalau syaratnya pula. Bahagian dahi itu ni depan ni. Depannya. Tu dah. Memang tempat ini dahi yang katakan dahi tak semesti sekatut semua sekali. Sekena dahi sikit pula sebahagian. Ada sebahagian. Jangan pakai semua orang tu pakai songkok tutup di atas kening, tak sah. Tolak ke atas sikit. Tu dah. Sebahagian bukan sepenuhnya, sebahagian. Ada dah. Kalau dahi yang sikit dahi pun tak tersentuh tempat sujud, maka tak sah. Macam orang pakai kebiah tu, letak atas bulu kening kan. Tolak ke atas sikit. Ada. Kalau ditutup, sama ada tutup dengan suatu kain yang dibawa, kain kita bawa tertutup, tak boleh. Tapi kalau kain di bawah tak apa. Kain macam kita pakai ni kan. Bila sujud letak atas dahi, atas kain, tak sah. Sujud atas kain yang dibawa maka tak sah. Kecuali kain yang dibawa tapi tidak bergantung dengan badan. Letak tempat bawah tak apa. Ini saja. Bila sujud letak, tarik sikit, kemai lagi kononnya. Kononnya cerdik. Letak tu di bawah. Ada. Kain yang dibawa semasa solat yang bergantung dengan badan ini tidak sah dijadikan tempat sujud. Kecuali kain yang kita bawa letak dia berasing dengan badan kita. Letak ke bawah. Ada. Jadi syarat sujud ada 8 syaratnya. Ada 8 tu maka sahlah syarat sujud tu. Yang pertama sahnya rukun sebelum. Kalau rukun sebelumnya sah, maka sahlah rukun yang ke nombor 7-nya. Tapi kalau rukun yang nombor 6 tak sah, macam i'tidal tak sah, maka tak sah rukun sujud tu. Betul tak? Syarat contoh rukun yang ke-6 i'tidal. Betul. I'tidal tu bangkit dari rukuk serta dengan tamak ninah kan. Tapi kalau tak tamak ninah maka tak sah sujud tu walaupun sujudnya betul. Betul tak? Yang kedua syarat sah sujud, hendaklah sujud dengan 7 anggota. 7 anggota tu yang wajib tu. Anggota sujud tu. Betul tak? Mana 7 anggota? Dahi, ya. Perut, tapak tangan ni, perut tapak tangan ni. Betul. Perut tapak tangan kanan, perut tapak tangan kiri. Lutut kanan, lutut kiri. Perut jari kaki kanan, perut jari kaki kiri. Ada 7 anggota. Bila salah satu daripadanya tak ditunaikan, boleh menyebabkan sembahyang kita batal. Kecuali anggota tadi cacat, apa nak buat? Perut tapak tangan kanan. Tapi tak mandang tapak tangannya, yang ada je ukur lali je. Ada. Maka itu dah gugur satu lagi apa. Jadi maknanya itu orang patut ada lutut pada lutut kan. Tapi lutut tak ada kan. Sembahyang wajib tak? Sembahyang wajib juga. Tapi kalau anggotanya sihat, 7 anggota ni wajib dilakukan. Di maknanya 7 anggota ni merupakan anggota sujud. Pertama dahi,
Gitu. Yang kedua perut tapak tangan kanan, perut tapak tangan kiri. Gitu. Kemudian lutut kanan, lutut kiri. Perut jari kaki kanan dan perut jari kaki kiri. Perut dia lentikkan sikit. Lentikkan sikit ke dalam. Tapak jari kaki kiri atau kanan tu. Dia tak boleh letak lonjong begitu je. Nak lentikkan sikit. Mesti perut jari tu mengena. Perut jari tu mesti mengena tempat sujud. Dia tak boleh tegak begitu je. Perut jari tu mesti tekan sikit. Ada dia. Ada. Itu baru ujung jari, dia perut jari. Perut jari yang ini, yang di bawah. Kalau itu dia ujung jari. Itu dia. Dia perut jari tu. Kalau dapat semua sekali jari tu. Kalau tak dapat tak kisahlah. Yang pentingnya perut jari kanan, perut jari kiri. Perut jari kaki kanan, perut kaki jari kiri. Ada. Tapi kalau ada uzur tak apa, macam mana boleh tu. Tapi itu yang dimaksudkan kesemua anggota tersebut kecuali dahi saja. Yang lain tak payah berlapis tapi kesemua anggota tersebut boleh berlapis melainkan dahi. Dahi tak dilapis. Sama ada lapis dengan selebar kita, ke songkok kita atau kain yang kita bawa masa solat tu. Itu tak sah. Yang lain tu tak payah, maka tidak menjadi sebab, tidak menjadi salah walau berlapis sekali. Maka pakai stokin umpamanya ya. Tengah orang sejuk, pagi-pagi pakai stokin kan. Tapi kalau dahi tak boleh pakai stokin. Maksud letak kain di atas tu tak boleh. Kecuali kalau kain yang kita bawa yang tidak bersama dengan kita bawa dalam sembahyang tu. Tapi kalau kain yang bersangkut dengan diri dijadikan lapis untuk dahi, maka tidak sah. Itu dia. Dan yang ketiga syarat sujud ialah sebahagian dahi hendaklah terbuka dan kena pada lantai tempat sujud tanpa berlapis. Sebahagian dari tak semua sekali, sebahagian sikit kena udahlah. Bukan nak keseluruhan. Tapi kalau keseluruhan bertutup, kita orang pakai kepiah kan, saya tak kepiah atas kening kan. Tak boleh. Mana dia sujud atas kepiah, dia kena tolak. Bila sembahyang, tolak kata sikit. Jadi kalau dia tutup dengan kepiah atau lebay yang pakai tu, maka dia bukan maka tak sah. Pada syaratnya sebahagian dahi itu mesti terbuka. Ada dia. Kalau tutup semua maka ataupun orang yang tak pakai kepiah, pakai lebay, tapi rambutnya berjejelah. Kan budak serang suka rambut sampai ke dagu. Bila letak ke depan sampai ke bawah dagu. Tiap kali sembahyang dia kena tolak ke atas. Kalau tak tolak ke atas menyebabkan sepasal dahi yang terhalang untuk sujud. Sebahagian dahi tidak menyentuh bumi. Ada syaratnya dahi itu sebahagian mesti menyentuh bumi, tapi dia tutup oleh rambut. Jadi pada susahnya menolak sekali mana tolak pakai je kepiah ataupun lebay. Tiap kali sembahyang tolak kata. Tak payah je kan. Tapi style orang serang. Budak serang suka rambut depan panjang. Bila tunduk tu sampai ke dagu, dia punya rambutnya. Ikut trendnya. Kadang-kadang boleh menyebabkan sembahyang sah. Sembahyang tak sah. Betul budak-budak muda selalu pakai t-shirt. Bila dia sujud, bila dia rukuk, nampak tu auratnya tu. Tengok dekat UTP mana, kadang budak pelajar-pelajar yang luar negara tu tak apalah tu dia. Yang kita dalam Malaysia ni mentak sepakat ulama tak kira luar negara tu negara dia, betul. Mungkin sebab pengetahuan tak sampai kot. Punya kita ni ilmu pengetahuannya banyak tu. Jadi bila dia sujud tu, bila pusat orang lelaki, pusat ke bawah kan. Ada. Ini antara sempadan tu dah nampak dah. Ada. Untuk nampak dah. Ada. Kadang-kadang mengganggu orang belakang pula. Sebab dia nak tegur sebab salah, tak tegur sebab salah. Ada. Patut kena tegur, mikir kena sembahyang balik ni. Kalau sembahyang jemaah bukan boleh ulang balik pun. Dia kena berjemaah. Ada. Tapi kalau sembahyang fardu kena suruh ulang balik. Ada. Jadi rugi hari itu jemaah kosong ni. Ada. Kalau nak pakai baju pendek masuk dalam surau kan. Bila kita dah sujud, dia masih terkunci lagi. Tapi kalau hak cukup-cukup pakai, atau bila sujud dah terbongi. Kalau rukuk pun dia terkeluar, agar bila sujud lagi lah. Itu ke batal? Batal. Tidak menutup aurat. Orang lelaki aurat pusat dan lutut. Aurat dia. Aurat maksudnya apa? Wajib ditutup dan haram ditengok. Itu aurat. Itu yang kata aurat tu, benda yang wajib ditutup. Kalau semai orang lelaki wajib tutup antara pusat lutut. Itu makna aurat dan haram ditengok. Benda itu je yang wajib tutup. Itu dia.
Kalau umpama tadi dia tutup tapi dia dapat dia tengok lagi, maka tak dapatlah menyempurnakan syarat nutup aurat tu. Boleh tutup katuk kan, tapi bila dia rukuk atau buka, maknanya masih haram lagi lah. Bila orang dapat tengok, maka tak sah. Tak sah. Ya, pakai labuh sikit. Bila kerja mak terpakai labuh sikit. Dia pakai cukup pakai je. Bayang seorang pun dia. Orang tak nampak, Tuhan nampak. Dia biasanya bayang bila benda tu cukup-cukup pakai je, bila rukuk dia mesti renggang. Tapi kalau lebih tu macam kita pakai selimut. Kalau gebur cukup-cukup, macam mana gamak? Kalau sejuk, tarik ke atas nampak kaki kan? Kalau panas, tarik ke bawah nampak kepala. Tapi kalau geburnya lebih sikit, kalau tarik ke atas pun tak nampak kaki, tarik ke bawah pun tak nampak kepala. Biar lebih sikit. Tu dia. Jangan cukup pakai macam kita ambil uduk, you lebih sikit. Jangan sekadar-kadar ini, takut tak sampai, you lebih sikit. Supaya kalau lebih sikit, semua siku dia kata. Ini suka benar. Suka betul-betul je. Takut tak sampai, walau setitik air sekalipun, you lebih sikit. Dia sepatutnya duduk ujung jadi dia siku kan. Lebih sikit. Habis lebih sikit confirm siku lepas. Tapi betul kalau betul-betul siku ada setitik tak sampai. Tak sah. Jangan cukup-cukup pakai je. Kalau ibadat cukup pakai, makan lebih pula ada nasi tambah. Dari ibadat cukup-cukup je. Itu tak boleh apa tu. Takut tak sampai maksud dia. You lebih sikit apa? Tu syarat yang ketiga. Sebahagian dahi naklah terbuka. Dan kena pada lantai ini tempat sujud tanpa berlapik. Tu syarat sujud yang ketiga. Yang keempat, syarat sujud kepala hendak ditekan sedikit. Masa sujud tekan sikit. Jangan terangit-angit je. Macam sentuh tak sentuh je. Kalau sentuh tak sentuh je, maka tak termasuk lagi syarat sujud tu. Mesti tekan sikit. Biar dahi tu bersentuh betul dengan lantar tu. Jangan macam sentuh tak sentuh je. Tak boleh. Dan yang kelima syarat sujud ialah sujud kerana melaksanakan rukun solat. Bukan sujud atas sebab lain. Tujuan kita sujud kerana melaksanakan rukun solat. Dan syarat sujud yang keenam, dahi yang tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak. Dengan pergerakannya, maknanya dahinya tidak sujud pada sesuatu yang bergerak. Macam kita bawa ni benda bergerak kan, bila sujud tarik sikit sujud, tarik sikit sujud, rupanya cerodik. Tu dia kononnya. Tu dia. Sedangkan benda yang bergerak yang kita bawa bersangkut dengan diri kita ni tidak boleh dijadikan tempat sujud, kecuali benda yang bergerak. Kalau kita letak di bawah, dia tidak bergerak lagi, boleh sujud. Ni setengah orang dia, bila pakai kain kopi ni, bila sujud tarik sikit sujud. Tak boleh. Bersujud di atas kain yang kita bawa sendiri-sendiri yang bergantung dengan badan, tak boleh. Kecuali kita letak bawah terus sujud, tak apa. Tu dia. Ataupun kita pakai tu lah, pakai songkok tu sampai menutup di sini sebenarnya, ataupun lebih dan sebagainya. Tu dia. Dia tak boleh. Dahi tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dan pergerakannya tu. Sebabkan pergerakannya tu sudah lain. Tu dia. Maknanya sujud di atas kain yang kita bawa yang berserta dengan badan ketika solat tak boleh, kecuali kain itu diletak di bawah terus. Dan syarat yang kedua sujud ialah punggung hendaklah lebih tinggi daripada kepala. Tu saya elok-elok begitulah. Biasa kalau orang badan sihat, punggungnya je nak di bawah, nak punggungnya nak lebih tinggi ke atas kan. Tapi kalau orang semayang duduk, macam mana nak panggil dah kepala di atas pula. Nak lihat situasi lah. Kalau sihat, punggung di atas kan. Tapi kalau tak sihat, kepala di atas. Dah tak sihat nak buatnya. Betul orang sembahyang duduk, sembahyang yang paling elok ni ialah dalam 3 keadaan. Kalau tak berdiri kan. Sembahyang yang paling elok, kalau tak boleh berdiri, sembahyang duduk macam tayak awal tu. Kalau umpama tak boleh duduk tayak awal, duduk tayak akhir. Main duduk. Kemudian kalau tak boleh duduk tayak akhir, duduk tarabuk. Tarabuk maksud duduk bersila. Itu sembahyang duduk yang paling cantik. Tapi duduk tayak awal tak boleh, duduk tayak akhir pun tak boleh, duduk sila tu baru duduk tabangku. Itu dia. Duduk tabangku pula, itu dia. Dia ada syarat juga tadi. Itu dia. Yang pertama dia tak boleh sujud, dia. Duduk tabangku kursi ni. Yang kedua dia tak boleh duduk antara dua sujud, itu dia. Yang ketiga tak boleh duduk tayak awal, tak boleh tayak akhir, baru duduk tabangku. Itu dia. Baru duduk tabangku. Dia ada 4 syarat dia. Duduk tabangku pula ada juga syarat dia. Ada daripada mula sampai akhir duduk je. Ada pula tengah tu
masa ada kala berdiri, ada kala duduk. Dia melihat situasi kita. Selagi orang tu tidak terhalang rukuk dalam keadaan berdiri, maka setiap rakaat mesti dalam berdiri rukuknya. Tapi kalau umpama dia tak boleh sujud saja, maka dia duduk atas kursi, kira-kira sujud saja. Tapi kalau umpama nak berdiri dalam keadaan berdiri berrukuk tak boleh, baru duduk sepenuhnya. Jadi mana orang duduk terbangku tu dua kategori lah. Ada pada awal sampai akhir. Rukuk ketika berdiri tak boleh, sujud ketika duduk pun tak boleh kan, bawah. Tetapi kalau orang tu umpamanya dia boleh masa berdiri tiap-tiap rakaat tidak terhalang untuk rukuk, tapi saja duduk bawah, tak sah sembahyangnya. Mana dia cuma duduk tu kerana nak sujud saja. Tapi kalau dia ambil rangkum sekali, rukuk, duduk, sujud, duduk, maka tak sah. Jadi dua kategori lah orang yang duduk ni. Sejak dari mula sampai akhir. Dia berdiri ketika takbiratul ihram je. Lepas tu rukuk dalam sujud, rukuk dalam duduk, sujud dalam duduk. Tapi kalau umpamanya dia boleh tiap-tiap rakaat dalam berdiri, maka tiap-tiap rakaat dia berdiri rukuk. Cuma dia duduk tu ketika nak sujud saja. Jadi dua kategori lah. Tak boleh dia rangkum sekali. Ini telahkan sujud tak boleh, rukuk pun rangkap sekali tak boleh. Pasal dia boleh melaksanakan. Kalau duduk waktu sujud tu. Kalau saya kata tadi punggung lebih tinggi. Jadi kalau orang duduk tu macam mana duduk sini? Duduk tak pasal kepala, tukar kepala pula tinggi pula, punggung bawah. Duduk atas bangku. Punggung ni mesti tinggi juga daripada kepala. Tapi dah sudah masuk orang uzur kalau atas bangku. Macam mana kalau duduk atas bangku punggung gatal, tak tumbang lah kita. Tapi kalau sembahyang duduk di bawah tak apa. Ni sembahyang duduk atas kursi. Kalau sembahyang duduk atas kursi duduk kopi ni je kan. Maknanya kepala atas, tapi kalau duduk di bawah, punggung di atas, duduk di bawah. Tapi kalau atas kursi tak pasti terbalik pula. Tak, dia itu betul Ustaz sebut ni kategori duduk ni ada dua tiga. Dua kategori. Tapi dari segi kita macam dia berdiri, dia boleh berdiri. Cuma sujud dia lutut tak lebih bengkok. Lebih bengkok. Dia duduk. Dia boleh ke bawah. Bukan duduk atas kursi. Maknanya dia atas kursi lah. Atas kursi Jadi masa sujud tu, kalau ikut sini, kepala mesti ke bawah. Betul ni mana kepala lagi ke bawah tu, kepala buntut je. Kalau boleh sujud tak, walaupun tak sampai. Dia bila terbangku tak dapat seperti duduk bawah. Duduk bawah memang betul punggung di atas. Maksudnya kalau terbangku nak buat macam mana tekan kita naik ke punggung ke atas pula? Jenuh. Maksudnya lutut itu dia tak boleh bengkok. Kalau dia duduk, betul duduk. Tapi dia boleh gitu. Tapi dia nak bengkok lutut macam kita macam ni boleh. Dia boleh dia apa? Tapi dia tu boleh. Maknanya dia tak juga mencapai lagi. Kenapa lagi? Tak capai lagi. Dia yang mencapai itu bila duduk di bawah. Duduk di bawah memang betul punggung lepas ke atas betul. Tapi kalau tak bangku tak dapat apa itu. Maka ketika itu muf'anu dimaafkan. Cuma bezanya kalau yang duduk tu sujud ke bawah sikit. Ada bawah sikit tu je. Rukuk ke atas sikit tu beza. Tapi tak dapat mencapai seperti duduk di bawah. Kalau di bawah syaratnya mesti punggung tu lebih tinggi daripada kepala. Tapi bila di bangku tak paksa, tak dapat elok. Kepala lebih tinggi dari punggung. Pasal dia masuk keuzuran. Tapi sembahyang pun wajib. Walaupun keadaan asalnya demikian. Tapi kalau tak mampu Islam mula. Tak boleh diri duduk. Tak boleh duduk baring itu je. Tak boleh sujud dalam keadaan duduk di bawah. Sujud di bangku. Tapi cuma beza kalau duduk bawah. Punggung memang dapatin. Memang di atas. Tapi kalau tak bangku tak boleh. Dia malah macam mana. Kepala mesti di atas. Punggung di bawah. Dia tak sembahyang. Sembahyang juga. Tak boleh. Tak boleh tinggalkan. Itu termasuk orang yang uzur tu. Dan yang ketujuh, punggung hendaklah lebih tinggi daripada kepalanya. Ini cerita kalau orang yang sihat, sembahyang di bawah. Tapi kalau orang tak sihat, tak boleh. Tapi kalau kita duduk atas bangku nak juga punggung di atas, tertonggil langsung. Tertonggil maksudnya jangan paksa. Tak paksa kepala bawah tempat duduk ni. Pasal nak naik juga punggung juga. Itu termasuk melimut mudarat. Mereka orang yang uzur tu sembahyang macam-macam pun. Dan yang ke-8, syarat sah sujud itu melaksanakan dengan tamak nina. Dalam sujud mesti ada tamak nina. Tamak nina bertenang, lebih kurang sebut subhanallah tu. Jangan tak mau Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, itu tak tamak nina. Dia mesti ada tamak. Tamak nina bertenang, seluruh anggota tetap tidak bergoyang-goyang. Itu dia. Mesti berhenti sekejap, sekadar subhanallah. Macam kita nak sujud mula, Allahu akbar. Walau tak baca apa pun. Allahu akbar duduk dalam sujud kan.
Duduk antara sujud pun kena tamak ninah juga. Sujud lagi. Allahu Akbar. Dia tak mau sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau kata, itu tak jadi. Itu maknanya tak ada tamak ninah. Tamak ninah ni menjadi syarat. Ada dia. Kalau tinggalkan tamak ninah maka tak sah. Tamak ninah sembahyang di 4 tempat kan. Pertama, kita kena berkenalan dengan ibadat yang kita laku tu. Dah lama sembahyang tapi tak berkenalan. Kena berkenalan lah. Yang pertama, dalam rukuk. Yang kedua, dan i'tidal lagi. Dalam duduk antara sujud, dalam sujud. Ini tamak ninah 4 tempat ni wajib. Tamak ninah pada perbuatan ni, berhenti pada perbuatan ni wajib. Kecuali saktah tu berhenti juga. Tapi berhenti pada pada bacaan, dia tidak menyebabkan tidak menyebabkan batal, cuma makruh saja. Tapi kalau berhenti pada perbuatan yang 4 tempat bagi tamak ninah, maka menyebabkan sembahyang batal. Contoh kita tamak ninah i'tidal, mesti berhenti sekejap. Contohnya bangkit dari sujud, mesti berhenti sekejap. Mesti berhenti sekejap. Kita bangkit sujud kan? Sami Allah liman hamidah. Ia dah kata tamak ninah seluruh anggota tetap, tak ada gerak. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Dia tak mau. Sami Allah liman hamidah. Allah. Tadi. Dia tak tamak ninah. Dia tak ada berhenti langsung, dia jarik terus. Banyak kan kopi itu kan. Bangkit pada rukuk. Sami Allah liman hamidah. Allah. Dia mesti berhenti dulu. Sami Allahu liman hamidah. Jangan goyang. Apa badan tu tak boleh goyang. Kalau goyang tak ada tamak ninah lagi. Maksud bertenang tu anggota daripada tetap pada kedudukannya. Kalau tidak ada kedudukan, sepatutnya dia ada kedudukan bangkit pada rukuk kan. Tangan kedudukan lurus ke bawah, tak bergerak. Sami Allah liman hamidah. Allah bawa ke bawah. Dia tak mau. Sami Allah liman hamidah. Allah. Tak ada masalah. Begitu baca qunut subuh. Sami Allah liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadait. Dia tak mau apa ni. Sami Allah liman hamidah. Terus angkat baku terus. Jadi. Dia tak tamak ninah. Mana anggotanya tak tetap pada tempat asalnya. Sepatutnya sebelum angkat tangan, tempat asal tangan masih lurus. Tetapi masih tak lurus lagi. Dia terus nak angkat tangan. Itu pun kena tengok. Kalau imam orang nampak apa itu, kalau mata tengok, niat farakah. Kalau tidak, batal solat. Kenapa nak berada dalam tamak? Sekarang sebut subhanallah. Sekarang sebut subhanallah. 1 second lah. 1 saat orang. Sebut paling bawah sekali dia sebut. Sekadar 10 sekali sebut subhanallah. Pendek sangatlah, 1 saat lah. 1 saat kan cepat kan? 1 saat itu je. Gitu. Sekadar ulama fiqh mengatakan tamak ninah sekadar menyebut subhanallah. Maknanya pendek sangatlah. Cuma jangan terlampau, jangan kita menyambung-nyambung, tak boleh. Berhenti sekadar subhanallah. Itu dia. Macam kita bangun subuh tadi kan. Sami Allah liman hamidah, tangan lurus. Jangan terus sami Allah liman hamidah terus angkat tangannya. Maknanya tangan tu masih lagi tak tamak ninah, tak bertenang, tidak tetap pada tempat anggotanya itu. Jadi maknanya kita kena belajar lah supaya ibadat kita tu yang kita buat tu sah. Kalau tidak, sebab tu belajar ni wajib. Itu sembahyang perlu dirawat. Kalau tak rawat, dia jadi sakit. Dia sakit. Kalau bawa yang haram boleh sah lagi. Bawa makruh sah lagi. Tapi kalau bawa perkara yang batal, menyebabkan sembahyang tu jadi batal. Bila batal, maka tak sah. Itu rukun yang ke-8. InsyaAllah hari ini kita nyambung yang tadi tu rukun ke-7. Kita ambil rukun yang ke-8 pula. Sebelum nasi lemak ni kan. Nasi lemak ya. InsyaAllah kita sambung ambil 2 rukun yang ini. Yang pertama rukun yang ke-7 sujud, dan yang ke-8 ya, rukun yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Itu dia. Duduk antara sujud tu mesti ada tamak ninah juga. Allahu Akbar. Wallah tak baca Rabbi Fili, mesti berhenti sekejap. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar terus bangun, tak boleh. Dia mesti ada tamak ninah. Duduk antara sujud pun termasuk tamak ninah juga. Apa maksud duduk antara sujud? Iaitu duduk sekejap antara 2 sujud. Itu maksudnya duduk antara sujud. Dan masanya sekadar duduk subhanallah. Kalau memangnya tak ada masa sekadar subhanallah, maka tak termasuk orang yang duduk antara sujud. Kerana bila tak dapat tamak ninah, maka tak termasuk seseorang tu dikatakan duduk antara 2 sujud. Dia mesti ada sekadar baca subhanallah baru terhasil dikatakan duduk antara 2 sujud. Itu di antara rukun yang
duduk rukun yang ke-8 kata dia. Kadang syarat sah. Dia duduk antara sujud ada syarat sahnya. Kalau tanpa syarat ni maka tak sah duduk antara sujud tu. Yang pertama sah rukun sebelumnya. Rukun sebelum duduk antara sujud ialah sujud kan. Kata dia. Kalau sujudnya pun tak sah maka tak sah duduk antara sujudnya. Kata dia. Yang kedua melakukan kerana melaksanakan rukun solat. Duduk tu bukan semata-mata kerana ikut sendiri. Kenapa duduk sujud? Saya saja tak boleh. Tapi kita duduk tu kerana melakukan kerana melakukan untuk solat. Dan yang ketiga antara syarat sah duduk antara sujud melaksanakan dengan tamak ninah. Mesti ada tamak ninah duduknya. Dia tak boleh tak ada tamak ninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada. Dia mesti dalam sujud pada tamak ninah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak mau masa sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sambung. Tak ada. Maka tak sah tu. Pasal tak ada tamak syarat duduk antara sujud tu mesti ada tamak ninah. Kalau tak tamak ninah, betul ni cepat je orang sembahyang 4 minit, 5 minit, dia 2 minit setengah dah habis. Kalau tamak ninah tak ada. Tak ada. Itu sembahyang express namanya. Betul dia. Tak sah. Tak ada tamak ninah tu syarat. Betul dia. Bila kita sembahyang syarat kena bawa rukun bawa. Betul dia. Sunat kalau tinggal tak apa. Kalau syarat menyebabkan sembahyang tak sah. Betul dia. Dan yang keempat, syarat duduk antara sujud melaksanakan dalam keadaan duduk yang sempurna. Duduk antara sujud tu dalam keadaan sempurna ialah duduk seperti duduk iftirash. Itu dia. Tapi kita duduk sama fashionnya. Itu dia. Itulah duduk iftirash, itu duduk tawaruk, itu duduk tayak awal, itu duduk tayak akhir. Dia. Jadi sepatutnya duduk iftirash, duduk antara sujud tu ibarat seperti duduk tayak awal. Itu dia. Itu yang paling cantiknya. Ni sama je. Duduk tayak awal pun begitu, tayak akhir pun begitu. Itu dia. Yang keempat melaksanakan dalam keadaan duduk yang sempurna. Duduk sempurna itu duduk antara sujud seperti duduk baca tayak awal tu. Yang kelima tidak duduk melebihi kadar waktu membaca doa. Jangan lama sangat duduk. Tak maknanya sekejap je. Sekadar baca doa Rabbi fili warhamni. Jangan lama sangat. Kalau lama sangat saya tak terhasil je walaupun tamak ada tamak ninah tapi tamak ninahnya melampau-lampau. Kata je kecuali sekadar baca doa yang dibenar oleh syarak. Yang duduk antara sujud kita baca kan Rabbi fili itu sekadar itu sampai wajibun ni warfa'ni wadni wa'afini wa'afani. Sekadar itu je. Jangan lebih-lebih daripada duduk antara sujud tu. Sekadar doa yang menjadi wirid atau menjadi yang disunnah je. Tak boleh lebih daripada itu. Jangan panjang sangat kita membaca doa-doa ni kecuali doa yang telah khusus yang diajarkan dalam ilmu fiqh tu dah. Itu syarat yang kelima. Maksudnya duduk tidak melebihi kadar waktu membaca padanya dan kadar waktu membaca dan kadang baca tahiyat yang paling pendek. Itu dia. Dia paling panjang pun sekadar duduk antara sujud membaca tahiyat paling pendek tahiyat awal. Lebih tu tak boleh. Itu. Tamak ninahnya kalau nak lebih sekalipun ya sekadar baca tahiyat awal. Lebih tahiyat awal maka itu bukan tamak ninah namanya. Paling sedikit tamak ninah sekadar subhanallah. Paling panjang tamak ninah sekadar baca tahiyat awal. Lebih daripada itu boleh menyebabkan batal solat. Itu dia. Paling pendek tak tamak ninah sekadar subhanallah. Kalau tak baca Rabbi fili warhamni sebagainya. Itu dia. Paling panjang jangan melebihi tahiyat awal duduknya. Tapi kalau melebihi tahiyat awal menyebabkan batal. Tapi kalau orang tu orang jenis orang tu biasalah lambat ya. Tak buat. Dia baca sebiji-sebiji kan. Macam nak buat macam mana? Tapi nak kena pastikan jangan lebih tahiyat awal. Jadi untuk mengelak baca separuh je baca Rabbi filinya. Rabbi fili warhamni. Pasal nak elak takut melebihi tahiyat awal menyebabkan sembahyang tu tak sah. Ataupun duduk saja. Kalau nak baca je kan jangan habis. Pasal kalau kita baca Rabbi fili sampai habis sehingga melebihi masa duduk membaca tahiyat awal menyebabkan batal. Ambil sikit lah. Rabbi fili warhamni wajibuni wahdini wa'afini cukup. Pasal takut dia melebihi bacaan tahiyat awal tu. Kalau tahiyat awal lebih kurang berapa seminit. Jangan melebihi lebih seminit contohnya. Maka menyebabkan batal. Jadi jangan tinggal semuanya pula. Kalau tak dapat baca semua bacalah sikit. Baca sekurang Rabbi fili warhamni cukup lah. Ada. Pasal orang tu kerana dia lambat kan. Jadi untuk lambatnya tu jangan melebihi tahiyat awal duduk tamak ninah tu. Paling pendek itu dia sekadar subhanallah. Itu dia. Itu dia antara syarat-syarat duduk antara dua sujud. Dan insyaAllah kita sambung esok dia akan datang rukun yang ke-10 pula. Yang ke-11. Yang ke-9. Yang ini rukun yang ke-7 sujud. Yang ke-8 duduk antara sujud. Dan insyaAllah kita sambung rukun yang ke-9 pula. Iaitu duduk tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir tu.
Itu termasuk rukun yang ke-9. Dan insyaAllah syarat-syarat ni kita akan bincang di setiap akan datang. Ada nak tanya sikit soalan ke apa? Sebelum kita tamat, sebelum menyambung rukun sembahyang yang ke-9, ada yang ke-7 sujud, yang kedua duduk antara sujud ke-8. Ada masalah? Ada, ya. Kalau kita sujud, kalau sama-sama bosin. Dalam masa sujud? Bosin. Bosin, betul? Macam perakan kita terganggu ke situ ke? Tak terganggu. Pasal bersin ni benda yang luar jangkaan. Kalau saja buat saja nak bersin, itu lain. Benda yang luar kawalan tu dimaafkan. Walaupun perbuatan nampak kasar. Sama dari segi perbuatan macam orang yang latah. Kadang-kadang perbuatan yang kasar kan. Kadang ayam kokok, tak masalah. Tapi kalau lebih silat saja buat tak boleh. Macam batuk kan. Batuk. Macam kita cuma kalau batuk, kalau tengah baca betul, jangan kita baca-baca benda yang lain. Nanti kalau kita baca balik, kena gustai balik. Itu dia. Pasal bacaan-bacaan yang bersangkut dengan bacaan solat saja. Tapi kalau keselangin dengan bacaan yang lain, kita kena ulang. Tengok kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah maksudnya. Maka kena ulang balik. Itu dia. Pasal kita lah mengasingkan surah Al-Fatihah dengan benda yang lain. Sebab tu Alhamdulillah tu pada ayat yang kedua. Tapi kita terbaca pada ayat yang berikut. Kita ulang balik lah. Itu dia. Itu dia. Tapi kalau kita batuk, kita tidak disuruh membaca sesuatu melainkan apa yang bacaan dalam sembahyang saja. Itu dia. Tak boleh kita masuk kelimah-kelimah lain punya. Okey lain? Tak ada? Tak ada, ya. Kalau solat duduk ni, Tak duduk? duduk atas kursi. Kira dia solat dia tak sempurna lah. Sebab kita sujud. Pasti kalau katalah maka ada sesuatu yang Itu orang yang uzur tetap juga sembahyang sempurna, cuma kelakuan tak sama seperti orang yang sempurna. Kalau begitu rugilah kemewahan duduk ni, komen lebih. Dia pasal dia uzurkan. Orang yang diuzur tetap sembahyang yang sama juga. Tak ada buat lebih kurangnya. Pasal dia uzur. Dia tetap sembahyang seperti orang tak uzur. Tapi kalau orang yang tak uzur buat sebarang uzur, itu sebab sembahyang tak sah. Itu dia. Cuma perbezaannya cuma beza orang yang uzur tu, tapi tetap sama juga hukumnya. Pasal dia tak boleh buat pasal dia uzur. Betul dia? Bukan sebab orang tak bangku korang pahala pula. Jadi dia masalahnya dia uzur. Bila uzur tu sama je pahalanya. Betul dia? Cuma dia tak dapat melaksanakan rukun-rukun tu dengan sempurna je. Tapi dari segi sahnya sempurna tak sempurna. Janji dia sembahyang. Cuma dia tak dapat melakukan kesempurnaan seperti orang sihat saja. Tapi tetap sama, tak ada korang pula. Orang mayang sempurna 10, orang tak bangku 9, tak ada. Tetap sama. Ada tak lagi? Habis? Habis insyaAllah kita sambung di sesi akan datang, iaitu rukun sembahyang yang ke-9, iaitu baca tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحل ملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والله أعلم. Jamuan. Jemaah tak bawa.